Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Setelah hari ini masih hangat dalam PRU 15, keputusan-keputusan. Nama yang kata BN memang dah tak ada harapan langsung. Sudah keluar keputusan parlimen, hanya 30 yang Barisan Nasional menang. Dan sudah pasti beberapa pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional yang menjadi ayam tambatan calon-calon Barisan Nasional juga tumbang. Dan salah satu sosok tubuh yang kita harap sangat menang, yang kita dapat lihat menjadi potensi untuk menjadi Perdana Menteri, mempunyai potensi yang tinggi, dan seorang menteri yang sangat baik. Salah satunya adalah mungkin Menteri Keuangan Tengku Zafrul, dan sudah pasti Khairy Jamaluddin. KJ, apa respon KJ setelah beliau tumpas, setelah beliau tumbang PRU 15 kali ini? Memang sangat susah untuk KJ menang di Sungai Buloh, sebab itu adalah kubu kuat Pakatan Harapan. Setelah mendapat keputusan dengan kemenangan Pakatan Harapan di Sungai Buloh, ini pasti memberi kesan yang terdalam untuk karier politik Khairy Jamaluddin untuk pilihan raya umum ke-15. PRU 15, menurut KJ, penghormatan terbesar berkhidmat sebagai Menteri Kesehatan Anda daripada Khairy. Jadi, setelah beliau mengeluarkan kenyataan ini, saya agak terharu juga sebab saya sangat respect Khairy Jamaluddin untuk menjadi salah seorang menteri di kerajaan yang sementara ini. Walaupun pada hari ini belum lagi ada rasmi adakah Pakatan Harapan yang menang ataupun Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan. Dengan kenyataan Khairy Jamaluddin, penghormatan terbesar berkhidmat sebagai Menteri Kesehatan. Calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Sungai Buloh. Khairy Jamaluddin menerima kekalahannya kepada calon Pakatan Harapan Datuk R. Ramanan. Terima kasih kepada pengundi P107 Sungai Buloh. Saya telah berusaha sehabis baik. Tahniah kepada Datuk R. Ramanan, selamat berkhidmat, katanya dalam kemas kini di media sosial. Khairy juga menyifatkan khidmatnya sebagai Menteri Kesehatan sebagai penghormatan tertinggi. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Satu penghormatan terbesar dalam hidup saya untuk berkhidmat sebagai Menteri Kesehatan Anda semasa pandemik, tulis Khairy. Bila saya baca ini terus saya rasa sangat terharu lah tuan-tuan dan puan-puan. R. Ramanan menang di kerusi Parlimen Sungai Buloh dengan 50.943 undi, manakala Khairy memperoleh 48.250 undi. Khairy Jamaluddin hanya kalah beberapa ribu dengan calon PKR. Terima kasih kepada pengundi P107 Sungai Buloh. Saya telah berusaha sehabis baik. Tahniah kepada Dato' R. Ramanan, selamat berkhidmat. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. It was one of the greatest privilege of my life to have served as your health minister during the pandemic. Ini adalah kenyataan Khairy daripada Twitter. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah langkah seterusnya Khairy Jamaluddin setelah beliau tumpas, setelah beliau tumbang di Sungai Buloh? Walaupun kita dapat melihat betapa committednya dia untuk menang di Parlimen Sungai Buloh. Walaupun kita tahu itu adalah kubu kuat Pakatan Harapan dan memang tempat itu dimiliki, ditakluki oleh Pakatan Harapan. Namun, setelah mendapat keputusan, Pakatan Harapan, PKR, Dato' R. Ramanan telah menang 50.000 plus undian dan KJ ketinggalan hanya beberapa ribu di belakang. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah selepas ini Khairy Jamaluddin akan letak jawatan untuk karier politiknya ataupun mungkin Khairy Jamaluddin akan masuk PKR? Itu menjadi tanda tanya untuk rakyat Malaysia. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini sudah pasti semua gembira. Ada yang gembira, ada yang mungkin sedih. Jadi itulah PRU 15. Selepas beberapa keputusan yang kita tahu, walaupun sehingga saat ini belum terbentuk kerajaan, tapi saya nak kongsi dengan kamu yang mungkin Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri, tapi
ada kemungkinan juga Muhyiddin Yassin pun boleh. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan, untuk keputusan Parlemen PRU 15, dan ini sudah pasti luar jangkaan ramai orang. Ada yang kata majority, ada yang kata makan bergabung. Namun tidak keputusan yang keluar pada pagi ini untuk PRU 15 tidak ada majority. Namun terdapat beberapa gabungan yang akan menjadi kingmaker. Barisan Nasional 30 kursi, Pakatan Harapan 82 kursi, Perikatan Nasional 73 kursi. Tuan-tuan dan puan, antara kingmaker yang saya lihat di sini adalah GPS, Gabungan Parti Sarawak. Jadi ramai yang kata Anwar Ibrahim boleh menang dan menjadi Perdana Menteri. Ada yang kata Muhyiddin juga ceria, Anwar sugul. Apa makna berita ini? Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat ceria ketika tampil di hadapan media, manakala Datuk Sri Anwar Ibrahim kelihatan agak sugul. Muhyiddin juga memaklumkan beliau telah menerima surat dari Istana Negara yang mahukan beliau memenuhi perkara yang dititahkan. Manakala Anwar pula memaklumkan beliau pula mempunyai jumlah sokongan yang cukup untuk membentuk kerajaan. Bagaimanapun, pada masa ini Muhyiddin yang mengetuai Perikatan Nasional PN, Anwar dengan Pakatan Harapan PH masih tidak mempunyai cukup kursi untuk membentuk kerajaan. PH 82 dan PN pula 73. Mereka kena bergabung. Untuk membentuk kerajaan, sesiapa antara PH dan PN yang bergabung dengan mana-mana parti, sesiapa yang membentuk gabungan terlebih dahulu, mereka lah yang akan membentuk kerajaan. Sebab tidak ada majority. PH pun tak cukup kursi, PN pun tak cukup kursi. Makna kata mereka kena bergabung dengan parti dan gabungan yang lain untuk membentuk kerajaan persekutuan. Dan dalam pada itu Barisan Nasional pula telah menolak mentah-mentah Pakatan Harapan. Menurut Hishamuddin, mereka menolak Pakatan Harapan, mereka menolak untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Sehubungan itu, mereka perlu melamar sokongan untuk jadi sekutu paling besar, yaitu GPS di Sarawak dan GRS di Sabah. Melihat situasi semasa, GPS lebih mesra dengan Perikatan Nasional, manakala PH telah lama berseteru. GRS pula memang sudah sebelah kaki di dalam PN. Barisan Nasional BN masih lagi mendiamkan diri. Keputusan rasmi setakat pukul 4 Ahad tadi menunjukkan tiada satupun daripada gabungan parti utama di negara ini dapat membentuk kerajaan sendiri, karena tidak mencapai jumlah majority yang diperlukan, yaitu 112 kursi. Pengumuman terakhir oleh pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menunjukkan PH mendahului dengan 78 kursi, diikuti Perikatan Nasional 73 dan Barisan Nasional 29. Sementara di sebelah Borneo, gabungan Parti Sarawak yang dipimpin Tan Sri Abang Johari Tun Openg mempunyai 29 kursi, diikuti gabungan Rakyat Sabah yang memperoleh 6 kursi dan Parti Warisan 3 kursi. Jadi tuan-tuan dan puan, tidak mustahil Pakatan Harapan boleh menang, namun tidak mustahil juga PN akan bergabung dengan GPS untuk menang. PN juga mengeluarkan kenyataan daripada Agenda Delhi, PN akan bentuk kerajaan persekutuan, terima surat Istana Negara. Daripada Agenda Delhi, Perikatan Nasional yang sehingga jam 3.30 pagi tadi telah memenangi 73 kursi, Parlimen akan berbincang dengan Parti Gabungan Sarawak dan Sabah bagi membentuk kerajaan persekutuan dalam masa terdekat, tetapi bukan dengan Pakatan Harapan. Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengumumkan pencapaian Perikatan Nasional dalam PRU 15 jam 3.30 pagi tadi berkata, terdapat 6 lagi kursi parlimen yang belum habis dikira oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.
Untuk rekor, GPS memenangi 21 kursi dengan 2 lagi kursi parlemen Limbang dan Baram. Manakala BN pula setakat ini hanya menang 30 kursi. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia turut memaklumkan telah menerima surat daripada Istana Negara berhubung pembentukan kerajaan persekutuan secepat mungkin. Muhyiddin yang juga bekas Menteri ke-8 Malaysia memaklumkan telah menerima surat daripada Istana Negara. Adakah ini bermakna Muhyiddin yang akan benar-benar menjadi Perdana Menteri setelah kenyataan bahwa Perikatan Nasional dilihat akan berbincang dengan GPS untuk membentuk kerajaan persekutuan? Adakah ini satu mimpi ngeri untuk Anwar Ibrahim? Apapun teman-teman, kita terus menantikan apa keputusan terkini untuk pilihan raya umum ke-15. Adakah kita lihat Anwar Ibrahim yang akan mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri, ataupun Muhyiddin Yassin yang akan mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri? Sudah pasti ramai rakyat Malaysia di luar sana yang menantikan keputusan-keputusan terkini. Jadi apapun kita tunggu dan kita lihat siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Semoga semuanya dipermudahkan.